Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR tahun 5 hari ini 22 Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk kita pada hari ini ialah bidang adab, kemahiran 6.2, merumus konsep jual beli yang menepati syarak dan mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 6.2.1 dan 6.2.2. Aktiviti kita ialah membaca. Anak-anak dikehendaki membaca buku teks, muka surat 166, 167 dan 168. Penerangan Ustazah akan cuba terangkan di sini dan anak-anak dikehendaki mendengarnya dengan teliti, dan di akhirnya kita buat sedikit aktiviti bertulis. Ustazah mengharapkan murid semua dapat mengamalkan jual beli yang menepati syarak dan mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian. Baik, berjual beli dengan berhemah. Berhemah ni maksudnya di sini kita beli apa yang kita perlukan, sama ada keperluan harian ataupun keperluan makanan. Baik, cuba kita tengok di sana adabnya beratur, makan dengan beradab, dan kita tengok di sana ada juga doa makan. Baik. Okey, seterusnya pengertian jual beli. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Jual beli di sini maksudnya satu proses di antara penjual dengan pembeli dengan akad yang tertentu. Sebagai contoh, saya beli benda ni makcik, kita royak. Lepas tu penjual tu kata, okey makcik jual, gitu. Baik, dalil kita tengok ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Okey, adab jual beli ni berlaku pada dua pihak, iaitu antara penjual dan pembeli. Kalau seorang beradab, seorang lagi tidak beradab, akan menimbulkan rasa tidak puas hati. Kita tengok adab kepada penjual, mesra dan mudah senyum. Jangan nak jual barang masam je, siapa nak beli? Baik, yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan, kerana menipu dalam timbangan dan sukatan ni adalah satu dosa yang sangat besar. Baik, ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Faham tak maksud monopoli? Iaitu kita mempunyai barang yang banyak, kita beli masa harga yang biasa. Bila kita dengar mungkin kerajaan mengumumkan harga satu-satu barang ni akan dinaikkan pada bulan depan, jadi barang yang kita ada ni kita tak jual, kita simpan.
Jadi bulan depan kita jual dengan harga baru, harga tinggi. Jadi kita telah mendapat keuntungan yang banyak. Ini adalah dilarang dalam Islam. Dan yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Faham riba ya? Baik. Seterusnya, adab pembeli. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Kita nak beli barang dengan baik. Jangan cakap kasar. Jangan mengherdik. Dan jangan menyakiti hati penjual. Baik, seterusnya yang kedua, tidak membeli barang yang haram. Seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Ketiga, menyenangkan urusan penjual. Sebagai pembeli, kita kena senangkan urusan penjual. Dia senang hati, kita pun senang hati. Keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Kita buat tawaran yang tidak sepatutnya sehingga penjual sakit hati. Lepas tu kita tinggal je barang gitu. Kita dah ambil pun. Sakit hati tak kalau kena ke kita? Baik, kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Macam di awal tadi ataupun gambar pada muka surat ni, kita tengok sabar menunggu giliran ketika membeli. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita kena jaga SOP. Ya, tidak boleh macam dulu-dulu berpeluk-peluk, bertolak-tolak, tidak boleh. Kita perlu ada pada jarak 1 meter. Keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Ketujuh, mengelakkan pembaziran. Jangan beli benda yang kita tidak suka ataupun kita tidak pasti kita perlu ataupun tidak. Contoh, makanan di kantin, kita beli keropok. Kita tidak suka keropok. Lepas tu kita buang gitu aja. Berdosa. Ingat, membazir itu adalah amalan syaitan. Dan yang keenam, bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan. Baik, sebagai latihan pengukuhan, kita tengok soalannya mudah je. Apakah pengertian jual beli dan apakah hukum jual beli? Nyatakan 5 adab bagi seorang penjual dan senaraikan 5 adab bagi seorang pembeli. Macam biasa, sila buat latihan bertulis ini dalam buku yang murid-murid semua gunakan sebelum ni. Sekian, terima kasih. Saya harap semuanya dapat melaksanakan PDPR dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.